tempoh penyiapan projek ini selama 80 minggu tidak termasuk dengan sijil profesional yang perlu UMT perolehi daripada Badan Pengkelasan Kapal dan Jabatan Laut yang mengeluarkan sijil layak berlayar. Jadi prestasi projek ini, PAC telah merumuskan bahawa prestasi projek pelaksanaan ini tidak memuaskan kerana mengalami kelewatan selama 2 tahun dan hanya dapat digunakan oleh UMT pada 18 Oktober 2013. Antara isu dan kelemahannya yang kita dapati adalah prestasi kontraktor yang tidak memuaskan. Satu. Kedua, arahan perubahan kerja iaitu pertukaran badan kapal daripada besi ke aluminium telah dicadangkan selepas 3 bulan perjanjian ditandatangani. Dan arahan perubahan kerja ini telah dilaksanakan sebelum mendapat kelulusan lembaga perolehan UMT. Jadi maknanya, dan kapal ini tidak mempunyai sijil layak berlayar dan tidak mencapai objektif asal perolehan kapal. Dan spesifikasi dan jenama peralatan yang dibekalkan tidak mengikut perjanjian. Dan wujudnya percanggahan kepentingan konflik of interest antara kontraktornya K-Marine Sdn Bhd dengan Badan Pengkelasan Kapal Ship Classification Malaysia SCM Sdn Bhd. Dan rumusan PAC adalah projek ini adalah projek sakit, dirumuskan sebagai projek sakit walaupun telah siap dibina. Kedua, UMT tidak mempunyai kapal naval architect. Maknanya dia tak ada expertise dalam pembinaan kapal dan bergantung sepenuhnya kepada kontraktor dan Badan Pengkelasan Kapal. Pengurusan perolehan yang lemah oleh pegawai pengawal yang telah membenarkan perubahan kerja iaitu penukaran badan kapal daripada besi ke aluminium yang dilaksanakan selepas 3 bulan perjanjian ditandatangani, dan perubahan kerja dilaksanakan ni tidak mendapat kelulusan daripada Badan Pengurusan Universiti, Board Universiti, PAC pula. Jadi PAC memang tak berpuas hatilah dengan pengurusan perolehan kapal yang tidak mencapai objektif yang disasarkan ni, dan mendapati bahawa pegawai pengawal UMT yang terlibat cuai dan tidak cekap dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Lepas tu segala keputusan dan tindakan yang dilihat memihak kepada kontraktor telah menimbulkan keraguan dan memberikan tanggapan bahawa mungkin berlaku tata cara kelakuan yang mencurigakan. PAC mengesyorkan tindakan berpatutan dikenakan terhadap pegawai pengawal bertanggungjawab termasuk 2 mantan Naib Chancellor UMT iaitu Profesor Dr. Datuk Abdul Aziz Rahman dengan Profesor Datuk Dr. Sulaiman Muhammad Yassin serta Pengarah Pembangunan UMT IR Muhammad Zaidin Yusof. Antara kesalahan paling serius dalam kes ini adalah tidak melaksanakan due diligence dengan rapi semasa proses tender bagi mengetahui latar belakang syarikat, prestasi dan kedudukan kewangan syarikat supaya pelantikan petender dibuat kepada syarikat yang layak, kukuh kewangannya dan tiada percanggahan kepentingan. Lepas itu, arahan perubahan kerja iaitu penukaran badan kapal daripada besi kepada aluminium dilaksanakan selepas 3 bulan perjanjian ditandatangani, dan perubahan kerja ini dilaksanakan sebelum mendapat kelulusan pihak berkuasa melulus dan pihak berkuasa universiti University Board. Lepas itu membenarkan Badan Pengkelasan Kapal diubah daripada Lloyd's Register Group, Det Norske Veritas di bahasa putih, dan American Bureau of Classification Malaysia. Ini merujukkan unsur konflik of interest yang serius kerana pengarah syarikat K-Marine adalah pemegang saham kedua tertinggi dalam Ship Classification Malaysia. Oleh sebab itu, kredibiliti sijil kelayakan diberikan oleh Ship Classification Malaysia ini juga boleh diragui. Dan akhirnya PAC mahu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menjalankan siasatan terhadap pengurusan perolehan kapal RB Discovery ini.